Kebetulan kita masih lagi berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis walimah ini tentunya sebagaimana yang kita ketahui adalah satu sunnah, adalah suatu yang menunjukkan ketaatan, menunjukkan kepada kepatuhan, menunjukkan kepada ittiba', kepada bagaimana kita umat yang sentiasa mengikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah ditunjukkan oleh junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu satu hari ketika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardhah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala wa ardhah. Ketika Nabi bertemu dengan Abdul Rahman, maka Nabi melihat ada tumpukan kuning di bajunya. Lalu baginda bertanya kepada Abdul Rahman, lalu Abdul Rahman mengatakan ini adalah bekas daripada wangian za'faran, daripada atar za'faran. Dan dia memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya bahawa aku baru sahaja bernikah. Ini wangian atar yang telah aku pakai ketika aku bernikah. Maka demi sallallahu alaihi wasallam dengar perkataan Abdul Rahman bin Auf itu, maka Rasulullah pun mendoakan Abdul Rahman, barakallahu laka. Itu doa Rasulullah kepada Abdul Rahman bin Auf yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu laka, moga-moga Allah memberkatimu, yakni wahai Abdul Rahman. Dan kemudian Nabi kata, awlim walau bisya, awlim, yakni wahai Abdul Rahman, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Awlim walau bisa, buatlah walimah walaupun dengan menyembelih, yakni memberi makan dan jamuan dengan seekor kambing. Jadi inilah asal daripada sunnah walimah. Ini asal daripada sunnah walimah. Malah kita tahu juga bahawa junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang berkahwin, malah memiliki ramai isteri, dan baginda juga melaksanakan walimah. Walaupun Nabi kata pada Abdul Rahman tadi, awlim walau bisa, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing, bukan maknanya walimah itu mesti ada kambing. Boleh walimah itu lebih daripada seekor kambing, dan boleh juga walimah itu dalam keadaan jamuannya lebih bersederhana, lebih kurang daripada seekor kambing. Sebagaimana yang diriwayatkan ketika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Ummul Mukminin Sayyidah Safiyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan jamuan walimah selama 3 hari. Kerana Safiyah ini adalah anak kepada pemimpin Yahudi. Dia adalah keturunan daripada Harun alaihi salam. Maka Rasulullah memuliakannya, memuliakan keluarganya, dan maharnya ialah dengan memerdekakan Safiyah, contoh sekalian. Dan kemudian dibuat jamuan fada'al qauma, dan dipanggil orang ramai untuk hadir ke jamuan walimah Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Safiyah selama 3 hari. Dan jamuannya berupa kurma yang dibuang biji dan digaul, dimasak dengan keju dan tepung. Apa nak kita kata tu? Jemput-jemput kurma lah kan, betul ya, bukan betul kan? Itu jamuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekadar makan jamuan, bukan sekadar kita jemputan walimahnya saja, tetapi tentu lebih daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi yang berilmu, mengetahui apa yang kita lakukan ini adalah masih lagi dalam usaha kita mencontohi apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan mematuhi apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita datang ni, yang paling pentingnya ialah doa. Yang paling pentingnya hadir ke dalam majlis walimah ialah doa, yakni mendoakan dua insan, dua manusia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disatukan dengan ikatan yang suci, yang sah, iaitu dengan nikah ataupun perkahwinan. Itu doa. Dan tidak ada doa lain yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada para mempelai, walaupun bukan maknanya itu satu pengkhususan yang mengharamkan yang lain. Bukan makna saya kata tadi Rasulullah ajar begini kita tak boleh doa lebih daripada itu, boleh, tapi jangan tinggalkan doa yang ditunjukkan dan diajar oleh Rasulullah SAW, iaitu mendoakan barakah, kerana perkahwinan itu satu fasa baru dalam kehidupan seorang manusia. Yang kita kata tadi semuanya ditakdirkan, semuanya ditentukan oleh Allah SWT, yang bila dia dari Allah dan bila semuanya diatur oleh Allah SWT, maka semuanya tentu harus diserahkan kepada Allah SWT. Bagaimana Allah melahirkan seorang bayi, bagaimana Allah SWT memberikan kesihatan, kekuatan, kemampuan sehingga membesar manusia itu menjadi kanak-kanak, menjadi remaja sampai ke umur balignya, dan begitu sampai dia mampu bekerja, dan kemudian sampai waktunya Allah SWT memilihkan pasangan untuknya, untuk dia bernikah, berkahwin, membina rumah tangga, mendidik anak-anaknya, dan begitulah sampai ke hari matinya. Semuanya itu memang telah ditakdirkan, memang telah ditetapkan, memang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tetapi bagaimana kita ketika melalui kehidupan itu, pada setiap fasa dan peringkatnya untuk ingatkan Allah SWT. Bagaimana ketika kita dapat anak, kita ingat Allah? Bagaimana ketika kita mengkhatamkan anak, kita ingat Allah? Bagaimana ketika kita memberi pendidikan pada anak-anak, kita pun ingat Allah? Bagaimana ketika kita mengahwinkan anak atau kita sendiri bernikah, bagaimana ketika itu pun kita harus sentiasa ingat kepada Allah SWT. Dan dia akan berterusan. Nanti kita dah punya isteri, nanti isteri dah punya suami, nanti Allah dah punyakan anak-anak dan zuriat, nanti Allah dah tambah beri rezeki, nanti dan begitu dan begini, begitu dan begini, tuan-tuan sekalian. Semuanya itu mengingatkan kita supaya kita jangan terlepas daripada mengingati Allah SWT, supaya kita tidak terlepas daripada petunjuk Allah SWT. Itu yang kita kata hidayah. Jadi bila begitu, tuan-tuan, apa yang kita harapkan dari masa ke semasa? Tentulah barakah. Yang kita harapkan ialah selain ataupun selepas daripada pimpinan dan panduan Allah itu, ialah barakah, ialah ziyadatul khair, ialah bertambah dan bertambah lagi kebaikan. Seorang anak yang telah Allah beri kebaikan, mudah-mudahan bertambah kebaikannya ketika dia remaja, dan bertambah lagi kebaikannya ketika dia menjadi muda belia. Dan tentu kita harapkan lebih bertambah lagi kebaikannya ataupun keberkatan hidupnya ketika dia telah berkahwin dan berumah tangga. Sebab itu ini doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair, ataupun kita tukar dia punya ganti namanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu doa yang kita mesti, mudah-mudahan kita mesti hafal lah. Saya cakap mesti hafal, selain daripada doa-doa yang lain. Doa yang lain-lain itu bukan saya kata tak boleh. Saya cakap tadi boleh nak doa apa? Mudah-mudahan kekal sampai ke anak cucu, sampai ke hujung nyawa, til jannah, agak menonton aku itu itu tak apalah, janji maksudnya baik. Tetapi ini doa Rasulullah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Keberkatan itu disebut 2 kali, dipohon 2 kali. Barakallahu lakuma, moga-moga Allah memberkati kamu berdua, wahai pasangan pengantin, wahai 2 insan yang telah dinikahkan, wahai saudara Ahmad Syazali dan pasangannya Sri Bainun. Barakallahu lakuma, moga-moga Allah memberkati kalian berdua. Wa baraka alaikuma, dan moga-moga Allah memberkati atas kamu berdua, yakni atas apa yang kemudian Allah berikan, Allah anugerahkan, Allah tambahkan kepada kamu berdua setelah menjadi pasangan suami isteri. Allah akan tambah lagi. Ada keberkatan-keberkatan yang memang dijanjikan oleh Allah, yang memang disediakan oleh Allah SWT kepada insan, kepada hambanya yang telah berkahwin. Memang itu Allah dah janjikan. Dia tak akan dapat kalau dia tak kahwin. Bila dia berkahwin, Allah akan beri. Ini kita kata barakah. Ada barakah yang memang Allah sediakan, memang Allah janjikan dengan sebab perkahwinan, dengan sebab pernikahan. Dan tentu ada lagi keberkatan-keberkatan yang mesti dicari, yang mesti diusahakan kepada manusia yang telah bertambah tanggungjawabnya, yang telah bertambah tugasnya sebagai suami, sebagai isteri, nanti sebagai ibu, sebagai ayah. Keberkatan yang dicari dan diusahakan lagi, yang semuanya itu tentu tidak lain dan tidak bukan selain mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.